Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak sampai 24 jam selepas Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor dan mendedahkan kepincangan kehambaran UMNO di Selangor, Tengku Zafrul akhirnya tampil dan UMNO akhirnya tampil memberi jawaban komen balas terhadap Zafrul. UMNO Selangor akhirnya jawab dakwaan Zafrul. Ini kata beberapa pemimpin UMNO Selangor. Mereka menafikan dakwaan Tengku Zafrul Abdul Aziz bahwa usaha kebangkitan parti di negeri itu hambar berbanding di peringkat pusat yang giat dibuat Presiden Zahid Hamidi. Mereka berpendapat UMNO Selangor di bawah Megat Zulkarnain Omardin yang juga setiausaha politik Zahid dilihat berjalan baik, termasuk banyak mengadakan program untuk meyakinkan kembali penyokongnya. Ahli jawatan kuasanya, Jamal Yunus, berkata, segala aktiviti dan strategi UMNO negeri itu dibuat seiring dengan pusat. Berbeza, dakwaan dibuat Zafrul dalam kenyataan mengumumkan peletakan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor hari ini. Politik UMNO Selangor kembali bergantung kepada politik di pusat. Sebagai antara orang lama di kalangan ketua bahagian saya lihat, ketua yaitu Megat Zulkarnain mengambil banyak langkah proaktif berbanding ketua sebelum ini, kata beliau. Beliau jaga ahli, buat program yakinkan kembali dan gerakan banyak lagi strategi yang kita tak boleh dedah, katanya kepada FMT, sambil menafikan wujud pergolakan dalam UMNO Selangor dan menyifatkan keputusan Zafrul adalah sebab peribadi kerana ingin tumpu kepada tugas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Hari ini Zafrul meletak jawatan bendahari UMNO Selangor bagi memberi laluan kepada individu boleh menyumbang lebih efektif terhadap kebangkitan parti di negeri itu. Namun beliau kekal ketua UMNO Kota Raja serta ahli Majlis Kerja tertinggi. Menurutnya, ketika dilantik bendahari UMNO negeri pada April tahun lalu, matlamat utamanya ialah menyumbang kepada kebangkitan parti di Selangor. Zafrul turut mendakwa kebangkitan UMNO di Selangor hambar serta tidak sehaluan dengan tema di peringkat pusat. Ketua Pemuda UMNO Selangor Imran Tamrin turut menolak kemungkinan wujud pergolakan dalaman susulan pengumuman Zafrul itu. Semua berjalan seperti biasa, mungkin itu keputusan pribadinya, katanya kepada FMT. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Dengan peletakan Zafrul sebagai bendahari UMNO Selangor, ini betul-betul di luar jangkaan. Namun, ada beberapa pemimpin juga mengatakan, mungkin Zafrul telah pun dipengaruhi ataupun dihasut oleh orang-orang tertentu untuk meninggalkan jawatan tersebut ataupun menyatakan pendirian tersebut. Saudara-saudara sekalian, jadi persoalan ialah apalagi langkah Zafrul selepas ini. Adakah langkah lebih drastik akan dibuat oleh Zafrul, yaitu meninggalkan parti UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bercakap tentang boykot, sekarang ini popular, trending di mana-mana media sosial dengan tanda pagar boykot. Ini apabila terkini ada lagi satu ajakan untuk memboykot produk Alip Sukri. Ada lagi satu ajakan juga memboikot, kononnya mahu mengajak rakyat Malaysia memboikot syarikat stesen minyak untuk Petronas pula. Sehingga netizen mula menjadi sedar bahawa tindakan memboikot itu sebenarnya adalah tindakan yang boleh menegangkan keadaan. Tapi yang luar biasanya,
seorang duta baru mengatakan bahwa boikot sebenarnya menjejaskan rakyat Malaysia, bukan Amerika Syarikat dan Israel. Namun demikian, beliau juga kata itu ialah cara yang tidak boleh dinafikan, bahkan juga itu adalah salah satu perkara yang tidak boleh dihalang. Kempen boikot yang berterusan terhadap beberapa syarikat rantaian berkaitan Amerika Syarikat di Malaysia akhirnya akan memberikan kesan dan menjejaskan pekerja tempatan di negara ini, kata Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan. Bercakap pada sidang media rasmi pertamanya hari ini, Kagan berkata orang ramai mempunyai hak untuk menyatakan pandangan mereka secara aman, termasuk melalui boikot dan tindakan protes. Saya lega kerana boikot di Malaysia berjalan dengan aman, kata beliau. Saya rasa adalah malang kerana akhirnya, seperti kebanyakan kamu tahu, dua syarikat utama yang diboikot itu, satu dimiliki oleh rakyat Malaysia dan satu lagi oleh Saudi, katanya. Mereka yang terkesan dan menderita akibatnya adalah pekerja Malaysia, kata Kagan. Sejak pembedilan dan serangan tentera Israel ke atas rakyat Palestin di bumi Gaza memuncak, antara jenama utama berkaitan Amerika Syarikat yang telah menjadi sasaran boikot termasuk McDonald dan Starbucks yang mempunyai cawangan hampir di seluruh Malaysia. Walaupun Kagan tidak menamakan sebarang jenama Starbucks yang dimiliki oleh Berjaya Group, manakala syarikat yang menguruskan McDonald di Malaysia dimiliki oleh sebuah syarikat Arab Saudi. Bulan lalu, McDonald Malaysia melalui gerbang Alaf Restaurants dan Berhad GAR, pemilik franchise McDonald di Malaysia, menarik balik saman undang-undang terhadap boikot Defence Main Section Malaysia di BDS Malaysia berikutan proses mediasi. Saya rasa mungkin ada kepuasan simbolik dalam perbuatan itu, yaitu memboikot, namun akhirnya bukan orang Israel atau Amerika Syarikat yang terluka. Dalam hal ini, itu adalah malang, kata Kagan. Pada masa sama, Kagan juga mengukuhkan semula komitmen kerajaan Amerika Syarikat menghormati hak untuk berhimpun secara aman dan protes, termasuk ketika mereka menjadi sasaran rakyat Malaysia yang meluahkan ketidakpuasan terhadap Israel. Saya berbohong jika berkata kami teruja orang melihat kami sebagai cara untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap Israel. Tapi saya faham itu adalah realitinya dan kami faham perkara itu mencerminkan sentimen rakyat Malaysia, katanya. Kami menyokong hak untuk protes secara aman. Dan jelas keutamaan kami adalah mereka tidak melihat kami sebagai cara untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap Israel kerana kami bukan Israel, katanya. Dia juga menyatakan penghargaan kepada usaha kerajaan Malaysia dan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan pegawai Amerika Syarikat di sini ketika berhadapan dengan protes umum. Kedutaan Amerika Syarikat menjadi sasaran pengepungan simbolik anjuran beberapa NGO pro-Palestin dan aktivis selama 6 hari pada Disember tahun lalu membantai Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto dalam menghalang usaha PBB untuk melakukan gencatan senjata di Gaza semasa serangan berterusan oleh Israel. Mengulas lebih lanjut, Kagan berkata misi Amerika Syarikat di sini membawa pendirian teguh dan kebimbangan rakyat Malaysia terhadap warga Palestin di Gaza kepada pentadbiran Presiden Joe Biden. Saya rasa cabarannya jelas. Cabaran jelasnya adalah bagaimana untuk menterjemah tindakan bermakna yang membawa kepada gencatan senjata, pembebasan tebusan dan usaha untuk menangani penderitaan di sana, di Palestin, katanya.
Dalam satu keputusan bersejarah pada 29 Mac lalu, hakim-hakim di Mahkamah Kebangsaan Keadilan Antarabangsa ICJ sebulat suara memerintah Israel untuk mengambil tindakan segera dan berkesan dalam menjamin penghantaran bekalan makanan asas kepada penduduk Palestin yang terkepung di Gaza. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi kejutan daripada Akmal Saleh. Tak habis-habis mengajak memboikot. Kali ini beliau mengajak pula untuk memboikot produk Alif Sukri. Saudara-saudara sekalian, dikuatiri oleh netizen siapakah lagi yang akan diboikot oleh Akmal Saleh, kata mereka. Sehingga Akmal Saleh mendapat julukan terkini sebagai ahli politik tukang boikot Malaysia. Mereka menggelar Akmal Saleh sebagai tukang boikot Malaysia nombor 1, kata mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa Akmal Saleh sejak akhir-akhir ini lantang mengajak untuk memboikot. Dan yang menariknya, beliau tidak memilih siapapun dia akan ajak untuk boikot. Terkini Alif Sukri jadi sasaran apabila Akmal kini mengajak pula memboikot produk Alif Sukri. Yang menjadi persoalan netizen ialah Akmal Saleh tidak sedarkah, kata mereka, berapa ramai yang terkesan apabila produk Alif Sukri ini diboikot. Banyak gerai ataupun kedai-kedai kecil yang menjual produk Alif Sukri ini akan terkesan, kata mereka. Selain daripada itu, vendor-vendor yang menjual barangan Alif Sukri mengalami kerugian. Berapa banyak yang akan tutup, kata mereka. Berapa ramai pekerja yang akan terbuang jika mereka akan mengalami kerugian, katanya. Berapa ramai keluarga yang tak akan ada duit, tak mampu beli susu anak, tak mampu makan lagi kerana tak ada pekerjaan. Kata mereka, bukankah lebih elok kalau nasihat saja diberikan dan tak perlulah diboikot? Ambil tindakan undang-undang dan cukup, kata mereka. Ada netizen kata, janganlah mengajak rakyat membuat sesuatu yang akan menyebabkan kerugian kepada orang ramai. Itu kata netizen. Apa pula pendapat Anda sekalian? Patutkah untuk dicontohi projek ataupun tindakan kempen boikot yang menjadi kebiasaan bagi Akmal Saleh pada kebelakangan ini? Selepas kekemat, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh kini mengajak orang ramai pula untuk memboikot produk keluaran syarikat Alif Sukri. Ia susulan tindakan selebriti dan usahawan kosmetik Alif Sukri yang mengeluarkan video pendek lagu raya yang dilihat keterlaluan, terutama di tengah bulan Ramadan. Kalau kekemat kita boleh boikot, apalagi produk dia. Setiap tahun ulang perkara yang sama, langsung tak ada perasaan sensitivity pada rakyat di negara ini. Saya mohon pihak kerajaan untuk menyekat video ini dan tindakan undang-undang perlu diambil, kata Akmal Saleh. Saya rasa sudah tiba masanya rakyat mengajar erti sebuah penyesalan kepada Alif dengan kita boikot semua produk yang dijualnya, katanya dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Alif Sukri sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila melancarkan klip video lagu raya dengan diiringi tarian sekumpulan penari lelaki yang mengundang pelbagai reaksi negatif daripada orang ramai. Ibunya Rosita Ibrahim juga turut bersuara mengkritik tindakannya, apatah lagi di penghujung Ramadan. Apa ada dengan lagu raya 10 malam terakhir kejar Lailatul Qadar? Kamu lancarkan video lagu bodoh tak berakhlak. Mana malu, mana letak marwah. Ambil peluang hidup dan cari kemanisan dan kesungguhan taubat kiri gelaran untuk
Alif, katanya. Susulan itu, Alif Sukri tampil memohon maaf dan memadam klik video berkenan di media sosialnya. Dia juga menjelaskan video tersebut bukan lagu sempena Aidilfitri tahun ini, tetapi hanya gurauan sempena April Fool semalam. Lagu raya saya tahun ini tiada pun. Saya ajak sakat Anda semua pada Mak dan istri saya, jangan marah ya, katanya di Instagram. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.